What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua tentang chapter analisis 1058 macam biasa yang bertajuk New Emperors, yang mana chapter ini terdiri daripada 3 subtopik utama, iaitu berkaitan dengan scene Mugiwara Pirates Bounty, cara terbentuknya organisasi Cross Guild, dan yang ketiga perkembangan terkini Commanders Revolutionary Army. Jadi dalam video pada kali ini kita akan mengupaskan tentang beberapa perkara menarik yang aku temui dalam bahagian yang pertama chapter ini, which is berkenaan dengan part Mugiwara Pirates dalam chapter 1058. Nak tahu apakah perkara tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Coverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiscoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Pada permulaan chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan panel kapal Thousand Sunny yang sedang berlayar meninggalkan Wano Kuni dan menuju ke arah yang ditujukan oleh jarum yang terdapat pada log post. Seperti mana yang kita dapat lihat pada chapter yang ke-1056, muka surat yang ke-13, berdasarkan undian yang telah dilakukan antara Kid dan Luffy bersama-sama dengan Law lah, Mugiwara Pirates sepatutnya menuju ke arah tenggara. Dan di sini aku nak sharekan kepada korang semua tentang log post yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Menurut One Piece fandom, log post merupakan sebuah kompas istimewa yang menjadi keperluan untuk mereka yang ingin berlayar di Grand Line, yang mana sumber mineral yang unik pada setiap pulau di Grand Line menghasilkan medan magnetik yang tertentu yang menyebabkan kompas biasa menjadi tidak keruan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan arah. Berbeza dengan kompas yang biasa, log post tidak tetap menunjukkan kepada satu arah sahaja, bahkan ia merakamkan medan magnet di antara sebuah pulau dengan pulau yang berdekatan dengannya dan kemudian menghalakan jarum ke arah pulau tersebut. Dengan berpandukan arah yang ditunjukkan itulah setiap kapal mampu untuk berlayar dari sebuah pulau ke pulau yang seterusnya di Grand Line. Setelah tiba di pulau yang seterusnya dan berada di sana buat beberapa ketika, maka log post tersebut akan reset dan mula mendapatkan arah bagi pulau yang seterusnya pula di Grand Line. Masa yang diperlukan untuk sesebuah log post mencari haluan baharu adalah tidak sama. Pada setengah tempat, log post hanya memerlukan beberapa jam sahaja untuk mengesan medan magnet yang baharu, manakala pada setengah tempat yang lainnya pula ia mengambil masa setahun untuk menentukan haluan yang baharu. Namun demikian, pelayar yang berpengalaman sekalipun tetap bergantung kepada log post dan tidak menggunakan kaedah navigasi yang lain disebabkan oleh keadaan iklim dan arus di Grand Line yang terkenal dengan kepelikannya. Menurut Nico Robin, log post tidak sepatutnya diragui, seperti mana yang kita dapat lihat pada Sky Island. Walaupun kelihatan sangat mustahil untuk sebuah pulau berada di langit dan kebanyakan orang menganggap yang log post mereka rosak apabila jarumnya menghala ke atas, namun yang perlu diragui bukanlah log post, kerana di mana log post menunjukkan arah, di situ pastinya terdapat sebuah pulau. Namun masih terdapat beberapa kekurangan pada log post ini, yang mana arah medan magnet yang ditunjukkan oleh log post ini hanyalah bersifat ke satu arah dan tidak boleh untuk digunakan bagi menuju ke pulau yang sebelumnya. Sebelum itu, log post juga hanya menunjukkan kepada pulau sahaja. Maksudnya sekiranya pulau tersebut mempunyai beberapa pecahan, mereka tidak dapat menuju ke lokasi spesifik yang mereka inginkan. Contohnya, kita dapat lihat seperti mana yang telah berlaku di Long Ring Longland Island. Log post yang biasa digunakan bagi the first half of Grand Line dikenali sebagai Paradise, yang terdiri daripada satu kaca yang hemisfera di dalamnya terdapat jarum yang menunjukkan arah yang tergantung pada seutas dawai. Selalunya alat ini akan diletakkan pada seutas gelang agar navigator dapat memastikan log post ini sentiasa berada di tangannya. Disebabkan oleh arus lautan yang tidak dijangka di Grand Line, sesebuah kapal boleh bertukar arah tanpa disedari oleh pelayar-pelayar yang menaikinya. Disebabkan oleh itu, log post ini perlu diperiksa dengan kerap berbanding menggunakan kompas yang biasa. Menurut Crocus, Reverse Mountain dan Twin Cape adalah a great starting point. Dari sana, sesebuah log post mampu untuk mendapatkan 7 medan magnet yang berbeza, yang mana setiap satunya membawa kepada 7 pulau yang berbeza, dan setiap pulau itu merupakan satu rantaian yang saling berhubung untuk melalui the first half of Grand Line. Ketujuh jalan ini kemudiannya akan menuju ke arah penghujung Grand Line, which is Laugh Tale. Yang menariknya
Sebaliknya juga, sesebuah log post itu tidak perlu menuju ke pulau yang sepatutnya ditujukan untuk reset. Mana-mana sahaja pulau yang disinggah akan memberikan medan magnet baharu. Dengan berada di sesebuah pulau untuk jangka masa tertentu, log post itu akan reset. Arah yang ditunjukkan akan berubah dan satu arah yang baharu akan ditunjukkan oleh log post tersebut kepada pulau yang berbeza. Sementara Paradise mampu untuk menunjukkan arah dengan hanya menggunakan sebuah log post. The second half of Grand Line yang juga dikenali sebagai The New World memerlukan pengiraan yang lebih mendalam untuk dijelajahi dek kerana sesetengah pulau itu senantiasa berubah-ubah dan bahkan menyembunyikan terus medan magnetnya secara tiba-tiba yang akan menyebabkan sesebuah armada itu terkandas sekiranya mereka hanya bergantung kepada log post yang hanya mempunyai satu jarum sahaja. Untuk berlayar dengan selamatnya di New World, sesebuah kapal itu mestilah mempunyai log post dengan 3 jarum. Setiap satu jarumnya mengenal pasti medan magnet bagi setiap pulau yang berbeza dalam satu masa yang sama. Dengan cara ini, sekiranya mereka kehilangan medan magnet bagi pulau yang pertama, mereka masih mempunyai 2 pilihan sebagai backup. Untuk sebab-sebab yang tidak diketahui, sesetengah pulau tidak dapat dikesan oleh log post menyebabkan ianya sukar untuk dijelajahi, contohnya seperti Pang Hazard dan juga Laftel. Terdapat juga beberapa variasi log post yang boleh dijumpai di atas kapal seperti Thousand Sunny yang mempunyai Paradise log post pada kemudinya, dan setelah memasuki New World, log post tersebut telah diupdate kepada log post yang lebih sesuai. Antara variasi lain untuk log post juga adalah Eternal log post yang hanya menunjukkan ke arah satu pulau yang spesifik sahaja. So guys, itulah antara maklumat penting yang perlu kita tahu berkaitan log post. So agak-agaknya, adakah hala tuju Mugiwara Pirates bakal mengikut plan asal mereka untuk menuju ke tenggara, ataupun berkemungkinan akan berlaku perubahan pada log post mereka menyebabkan mereka bakal bertukar arah atau berkemungkinan bertembung dengan Law dan Kate semula? Bagaimana menurut kalian? Please drop your comment down below. Kemudiannya kita dapat tengok bahawa Jinbe kini telah pun berlayar bersama-sama dengan keseluruhan Mugiwara Pirates dan dia akhirnya telah melihat macam mana gelagat keseluruhan nakama Luffy ni. Sehingga kan Jinbe sangat-sangat terkejut apabila melihat Nami yang berani untuk memarahi Luffy yang merupakan kapten bagi Thousand Sunny. Cumanya untuk part Jinbe terkejut dengan how Shokohaki Nami itu menarik juga sebenarnya kan. Yalah, sebabnya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-863 sekalipun dengan how Shokohaki milik Big Mom yang cuba untuk mengambil soul Jinbe pun dia tak takut. Tapi bila dia kena marah dengan Nami ni, terbeliak biji mata si Jinbe ni. Mungkinkah Nami lah owner yang tepat untuk menjadi pemakan Soru-Soru Nomi yang seterusnya? Yalah, even Jinbe dengan Luffy pun takut dengan si Nami ni kan. So guys, mungkinkah Nami ni sebenarnya betul-betul ada how Shokohaki? Sebabnya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1055 bahawa Jinbe memangnya mempunyai kemampuan untuk mengesan aura how Shokohaki yang dikeluarkan oleh Shanks. Dan kalau kita tengok balik pun tak mustahil kalau Nami memangnya mempunyai how Shokohaki. Sebabnya kita dapat tengok yang Nami punya pukulan mampu untuk menyakitkan Luffy sekalipun Luffy merupakan budak getah. Sedangkan dalam chapter yang ke-431, semua orang pelik kenapa penumbuk Garp mampu untuk mencederakan Luffy sedangkan Luffy adalah Devil Fruit user bertipe getah. So guys, mungkinkah alasan kenapa Nami mampu untuk melukakan dan membenjolkan Luffy adalah disebabkan oleh how Shokohaki-nya? Memandangkan Nami tidak mempunyai buso Shokohaki, maka mungkinkah setiap kali will ataupun kehendaknya untuk memarahi Luffy memuncak, maka will tersebut telah pun disalurkan kepada penumbuknya dan akhirnya berjaya untuk menyakiti Luffy? Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, how Shokohaki adalah sejenis haki yang rare yang membenarkan to exert their own willpower over others. Sebab itulah kenapa Usopp dan Chopper yang mempunyai willpower lebih rendah daripada Nami sentiasa takut dengan Nami ni. Kalau nak kata yang Nami ni tak layak untuk memiliki how Shokohaki sebab dia bukannya fighter, kita boleh tengok yang Doflamingo pun masa dia awaken how Shokohaki dia dalam chapter yang ke-760, masa tu dia budak je lagi pun. Dan family Don Quixote bukannya fighter pun kan. Tambah pula Doffy sebelum ni bukannya giat berlatih atau sering bergaduh bertumbuk bergocoh macam Ace dan Luffy masa zaman kerdil-kerdil. Dan tak pelik pun kalau Oda memang sembunyikan fakta tentang how Shokohaki ini seperti mana Oda menyembunyikan how Shokohaki Zoro selama ini, sehinggalah dalam chapter yang ke-1010 barulah Oda expose dekat kita yang Zoro ada how Shokohaki.
Mungkinkah juga Sanji dan Jinbei juga akan unlock haus Shoko Haki seperti mana Zoro pada masa akan datang? Berkaitan dengan haki ni, insyaAllah nanti aku akan hasilkan 3 video yang berasingan untuk menerangkan tentang fakta terkini bagi haus Shoko Haki, Kenbun Shoko Haki dan Busu Shoko Haki. So, stay tune. Okay, guys? Ataupun haus Shoko Haki Nami ni hanyalah sebuah humor daripada Oda Sensei semata-mata. Kerana kita dapat tengok yang hampir 70% daripada chapter pada kali ini adalah joke semata-mata. Bagaimana menurut kalian, geng? Please drop your comment down below. Adakah Nami punya haus Shoko Haki is for real ataupun for joke only? Alright, seterusnya antara benda yang menarik untuk dibincangkan juga adalah di manakah Zeus? Adakah Zeus telah pun lenyap disebabkan oleh Big Mom telah pun mati, ataupun Zeus telah disimpan oleh Nami dalam climax-nya? Tapi seandainya Zeus masih lagi ada, maknanya Big Mom masih lagi bernyawa lah kan? Yalah, sebabnya Zeus tu kan dihasilkan daripada soul Big Mom. So, bila Big Mom dah kiok, maka kesemua soulnya juga akan turut berpindah ke alam Bazrah. Alam Bazrah, alam balik mata. Maknanya sudah tak adalah lagi Zeus, Napoleon, Hera dan Prometheus, termasuklah homies Big Mom yang lain. Sekaligus anak-anak Big Mom yang berada di Whole Cake Island maupun di atas kapal Big Mom turut mengetahui berita kematian Big Mom ini, kerana kapal Big Mom akan berhenti bersiul dan seluruh makhluk yang menggunakan soul Big Mom akan mati. Maka pasti pada saat itu anak-anak Big Mom menyedari bahawa era Big Mom kini telah pun tamat. Mesti sedih kan bila anak-anak Big Mom dapat tahu pasal kematian Big Mom ni. Kalau begitulah argumennya, korang rasa ke mana hala tuju anak-anak Big Mom? Cuba korang komen sikit. Kemudiannya untuk Bounty Mugiwara Pirates pula, aku tak akan huraikan dalam video ni kerana dalam video chapter review 1058 yang lepas aku telah berbincang pun dengan panjang lebarnya tentang Bounty Mugiwara Pirates ni. So please check that video nanti kalau korang belum tengok lagi. Okay? Akhir sekali, antara perkara yang menarik untuk dibincangkan juga adalah kenapa poster Bounty milik Frankie diletakkan gambar Thousand Sunny dan bukannya gambar Frankie. Yelah, kalaulah disebabkan oleh Frankie yang membina Thousand Sunny menjadi alasan untuk tindakan merit itu, persoalannya kenapa baru kali ni nak letak gambar Thousand Sunny dekat situ? Tapi kan geng, untuk poster Bounty Frankie ni sememangnya menarik kerana gambar dia sentiasa berevolusi. First dulu masa 44 juta berry, gambar dia memang gambar Frankie. Kemudian setelah Bounty Frankie meningkat kepada 96 juta berry, gambar poster tu dah berubah menjadi gambar Iron Pirate General Frankie. Dan sekarang dengan Bounty sebanyak 394 juta berry, terus jadi gambar Thousand Sunny kat situ. Meletup member. Well, for me personally, ada dua sebab kenapa gambar Thousand Sunny diletakkan pada poster Bounty milik Frankie. Firstly, sebab world government sebenarnya memang target kapal Thousand Sunny tu untuk diburu. Dan yang kedua pula, berkemungkinan sebab Oda akan menggunakan watak Frankie ini untuk menyelamatkan Mugiwara Pirates pada arc yang akan datang nanti. Maksud aku macam ni, memandangkan gambar Frankie tiada pada poster Bounty miliknya, maka Frankie dapat bergerak dengan bebasnya tanpa diburu oleh pihak Merit. So that dalam arc yang akan datang, Frankie akan mempunyai role yang lebih bebas untuk melakukan apa-apa sahaja tindakan, termasuklah untuk menyelamatkan nakamanya yang berada dalam kesusahan. Yalah, gambar last kali Frankie itu pun sebelum time skip, dan sekarang Frankie sudah banyak berubah kan. So mereka yang tidak pernah berhadapan dengan Frankie sebelum ini tidak akan tahu bahawa dialah the cyborg Frankie yang dimaksudkan itu. Sebab sebelum ni antara contoh terdekat adalah Charlotte Cracker kan. Sampai ke sudah Marin tak tahu muka sebenar Cracker yang bersembunyi di dalam askar biskut dia tu. Macam yang aku cakap tadi lah, mungkin pasal Frankie ni pun juga hanyalah salah satu daripada elemen jenakaan yang dihasilkan oleh Oda untuk chapter pada kali ni. So guys, that's all I have dalam perkongsian kita pada kali ni, and please teruskan support YouTube channel ini untuk mendapatkan another 10,000 subscribers bagi mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang. And gang, before I end, sedikit renungan. Teruslah tabah tanpa mengira apa yang sedang dihadapi, apa sahaja yang kita ingin lakukan. Carilah pekerjaan yang kau rasa tidak peduli sekiranya terpaksa bekerja lebih masa, lebih tenaga, lebih biaya untuk seumur hidup kau. Carilah kerja itu, kerja yang dekat dengan hati kau, kerja yang buatkan kau bahagia dan bukannya merungut setiap masa. Dan walaupun kau rasa itu adalah mustahil, ingatlah kebanyakan dari kita adalah dari latar belakang yang biasa dan tak ramai yang lahir dengan bakat, ilmu, keyakinan, kemahiran, kepakaran. It's just a question of how big is your goal, how important is that goal in your life, and how hunger is you towards your goal. Excuses only for loser.
and you are not a loser. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi